Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera kepada semua yang hadir pada pagi ini. Pada hari yang berbahagia ni, saya akan bercerita sedikit sebanyak mengenai data analisis. So, fokus data analisis kita hari ini adalah more on the chi-square. So, before we proceed, let us begin with the sample of the data. So I may want to use the previous data named as the tooth grow. So anda boleh pergi kepada tooth grow untuk tengok kepada data tooth grow lah. So data tooth grow ni adalah yang gigi tu. Kalau anda ingat ada data gigi sebelum ni, ayat ni. Data sintaks topik 8 dan 9, kita akan gunakan data yang sama ni. Okay, untuk memudahkan kefahaman awak lah. Alright, so semua sekali dah ready So, mari kita mula sekarang. So, di hadapan skrin sekarang, saya telah tunjukkan hipotesis 8 dan 9. So, kita akan gunakan yang sama. Tapi dalam yang sama, saya akan gunakan juga data yang baru ni, yang topik 10 chi-square kumulatif ni. So, kita akan ulang kaji dan kita akan sedikit sebanyak faham macam mana cara nak buat data analisis menggunakan chi-square. So, as a recap, if you go back and listen to my video and already being published inside the YouTube channel, the chi-square is actually focusing on two different approaches or usage. The first one is to test the differences. Kita namakan dia sebagai testing for the goodness of fit. Kita akan uji data kita untuk melihat perbezaan kadar. Kemudian kita ada yang kedua yang dipanggil sebagai testing for independence ataupun menguji darjah kebebasan. So kat sini saya akan tunjukkan kepada kamu kita ada 3 jenis data. Data ni ada dapat semua sama kan data ni? Ke ada yang tak sama kolom dia? Kalau anda dah download sepatutnya samalah, dia ada dose.cat, dia sama ada x1.new, sama So kat sini contoh kat sini contoh adalah x1.new, y.cat, lepas tu kita ada dose.cat. So dose.cat ni adalah macam mana, ni nanti awak tengok juga video-video yang lepas, kita dah belajar tentang macam mana kita nak tukarkan data daripada kategori, daripada numerik kepada bentuk kategori. Dan kita juga telah tukarkan data yang menunjukkan nilai Y sakit lah, iaitu berdasarkan numerik kepada kategori juga. So kat sini kita ada 2 variable, yang pertama dinamakan sakit dan satu lagi dinamakan sebagai sihat. So hari ni kita akan belajar macam mana cara kita nak tahu analisis menggunakan SPSS bagi tujuan chi-square. So chi-square ni seperti mana yang semua maklum, kita menggunakan formula chi-square is equal to sum observed minus expected, the power of 2 divided by expected. So kita akan guna istilah ni, kita akan guna skill ni untuk kira benda yang sama. So mari kita mulakan sekarang. Ada 2 cara untuk anda mulakan penggunaan chi-square ni. Pertamanya kita akan ada di analyze, kita akan ada di non-parametric dan lagi satu dinamakan sebagai legacy dialog dan yang ketiga chi-square. Okay, nampak ke tak nampak? Nampak ke tak? Boleh follow? Anda follow bersama ke atau setakat buka handphone je ni? Ada yang, siapa yang buka sekali dengan komputer, tulis satu. Tulis satu dekat chat. So saya buat poll lah kejap. Saya buat poll anda bersama komputer ataupun tidak, saya letak kat sini Kalau tak, maka rugilah saya punya presentation ni. Sebab better saya buat pre-recorded kan. Tujuan saya buat live ni supaya anda dapat manfaat secara terus lah. So saya akan tulis kat sini komputer bersama. Okay, saya akan tulis 1. Ya. Okay, saya akan tulis 0. Tidak. Okay, so saya nak tahu lah siapa yang ya, siapa yang tidak. Okay, so launch. Ada poll kat situ, anda boleh jawab. So anda boleh tahulah, jawab dengan jujur jangan ada yang tipu. Jawab. Okay, so kebanyakannya saya tengok ada yang ramai dah jawab, menunjukkan anda bersedialah bersama dengan saya. Mercator. Okay, Mercator baru join. Sir, Ya. Yang data yang kita orang download dalam iBase tu sir tak sama sir. Tak sama dia tak sama. Yang lain sama, cuma Y.cat kita tak ada. Y.cat awak tak ada Y.cat awak tak ada. Y.cat awak tak ada, tak apa, sebab nanti awak boleh buat Y.cat tu. Okay, Y.cat tu sebenarnya awak boleh buat. Okay, nanti saya tunjukkan macam mana nak dapatkan Y.cat tu.
Simple saja. Kita akan try tengok sekarang. Ycat ni ya. Ycat. Sebentar. Okey, kejap. Ycat ni tak silap saya, dia akan ada di sini. Inilah anda punya Ycat. Dia akan ada di dalam kita punya syntax lah. Nanti saya akan buka sekarang. Kejap. Syntax, download. Topik 8. This one. SPS. Okay, kat dalam ni, I believe should be made available for you the Ycat lah. Saya tak ingat dia punya cut off, tapi saya dah simpan dalam syntax. Should be able to be replicated lah. Kita akan buat sama-sama. Okay, terima kasih untuk respon yang menyatakan tak ada tadi. So saya akan buang supaya saya pun tak ada. Kemudian kita akan create sama-sama. Boleh Boleh, sir. Okay, very good. Sebentar. Alright, so kalau saya tengok dekat sini, bawah ni kita akan ada Ycat. So control F, y.cat. Kita tengok ada ke tak Ycat ni. Y.cat tak ada. So kalau Y.cat tak ada, maka kita buat yang baru lah. Kita buat yang baru. So kita buat sama-sama ya. Alright, so cara nak buat dia, pertamanya saya delete lah. Saya delete yang saya ada. Bagi adil kan. Sebab awak kata awak punya tak ada. So saya delete saya punya. So saya tak ada, awak pun tak ada. Padan muka kan. Tapi saya akan save as lah. Saya akan save as the new file, which is this one is considered topic 10. Okay, hypothesis test. Hypothesis test. Okay, whatever that we did is actually can also be done inside the PSPP ataupun Jamovi. Tapi PSPP lebih senang lah sebab dia akan similar dengan interface SPSS. So untuk kita nak tahu Y.cat dia, maka kita perlu tahu konon-konon ni saya buat assumption, tooth length ni adalah panjang gigi. Lagi panjang gigi tu maka lagi bagus lah. Lagi kurang panjang gigi mengikut standard maka tak bagus. So standard tak ada misal kata. So kita akan tengok standard berdasarkan mean. So saya akan analyze dulu mean untuk panjang gigi ya. Analyze descriptive frequency. Okay, saya ulang. Analyze descriptive frequency. I'm going to focus on the Y only because I'm going to establish the facts of what is the mean, what is the standard deviation, what is the center line of the tooth length. Saya akan pergi ke statistik, saya akan request mean, median dengan mode lah. Saya akan ambil ini 3 je, MCT, measurement of central tendency yang berkenaan. And then I'm going to click the paste button. Remember, the reason of clicking the paste button despite of OK button is because we want to save the syntax. And then the syntax is made available for you to be used and replicate the analysis later on in the future. Okay, 14 saya bulan 3, 2022 chi-square. Okay, so bila anda dah run dan dah paste, maka dia akan ada dalam syntax dan saya boleh tekan butang run. So bila saya run, dia akan keluar lah seperti berikut. So kita dapati mean dia adalah 18.9, 18.8, median dia 19, mode dia 26. So saya akan buat assumption bahawa kita punya titik tengah adalah lebih kurang 19. Jelas So saya akan decide kat sini. My center line will be, kita panggil sebagai 19. Kenapa 19? Sebab mean dengan mode dia adalah lebih kurang berkenaan lah 19. Okay, ada apa-apa soalan? Tersahkan kenapa saya buat macam ni? Okay, ada soalan beritahu jangan senyap. Okay. Okay. Soalan, tak ada soalan tak ada soalan. Topik 10, hypothesis test. Syntax ni dan juga data ni nanti saya akan share kepada kamu. So kat sini saya dah tahu dia adalah 19. So saya akan buat satu variable baru yang dinamakan sebagai Y.cat. So dia datang sekali lah, iaitu kita belajar juga macam mana nak buat kategori. Okay, Y.cat ni ataupun apa-apa categorical data ni is very crucial, is very critical because sometimes your data ni dalam bentuk numerik. Contoh macam anda ada kategori umur. Anda ada umur adalah numerik, tapi anda nak buat perkaitan antara umur dengan penyakit dan penyakit anda pula dalam bentuk discrete, dalam bentuk binary seperti sakit, tak sakit. So dia ada 2 je outcome, sakit, tak sakit, sakit, tak sakit. So oleh kerana outcome kita adalah binary, iaitu 2 possibility, ya ataupun tidak, sakit ataupun tidak sakit, maka kita perlu mengkategorikan data-data numerik kita supaya kita boleh buat ujian perkaitan ataupun pengaruh seperti mana yang saya tunjuk sekarang ni. Contoh, kita ada vitamin C.
vitamin C ni kalau kita tengok dia dalam bentuk grup vitamin C dan juga grup orange juice. So kita punya numerik adalah dipanggil sebagai kita punya data dependent variable ataupun kita punya outcome adalah dalam bentuk numerik. Jadi untuk anda buat perkaitan antara X dengan Y ni tak boleh. Anda hanya boleh buat antara X dengan Y apabila anda mesti samakan yang ini adalah kategori. Yang saya sedang highlight ni mestilah kategori. Ini sebagai salah satu contoh lah. Biasanya kita tak buat begitu. Kita akan pakai linear regression. Lepas tu kita akan gunakan apa yang dipanggil sebagai dummy variable. Tapi yang itu kita tak bincangkan lah pada hari ini. Boleh buat yang itu lebih accurate lah ataupun lebih sesuai apabila kita pakai linear regression. Tapi for the purpose of training, konon-konon kita akan ubah y.cat ini supaya dia kategori dan kita punya factor pun adalah kategori so that kita boleh ukur kita punya perbezaan dan juga kita boleh ukur kita punya kebersandaran ataupun perkaitan tadi. Okey, jelas tak penerangan saya ni? Kenapa kita nak buat y.cat? Jelas ke tak jelas? Jelas tu. Jelas Jelas ke? So kalau jelas, mari kita buat sekarang. So cara dia anda akan pergi kepada transform. Transform is actually a function inside the SPSS that enable you to make changes of your variable with regard to what composition that you have lah. Maksudnya anda boleh ubah komposisi data anda kepada bentuk yang anda mahukan. Contoh, dalam episod ni saya nak ubah data numerik kepada bentuk categorical. So that's why saya akan pergi kepada transform. Dalam SPSS ni, menu-menu yang ada ni dia ada fungsi-fungsi tertentu. Of course, analyze ni yang paling utama lah dalam nak buat analisis. Tetapi ada dua lagi butang menu yang utama yang perlu anda tahu, iaitu data, untuk pilih data, untuk buat data dan sebagainya. Yang kedua adalah transform, iaitu yang saya akan cerita kejap lagi ni lah, iaitu kita nak tukarkan kita punya data daripada satu format kepada format yang lain dan sebagainya. So saya akan pergi kepada transform, saya akan pergi kepada recode into different variable. So the purpose of doing this is basically we want to make a category based on our numeric data. So we have our numeric data which is Y, and then we are going to convert it, we are going to change it into categorical data. And of course, to justify the categorical data based on this Y, we need a certain cut-off. So based on the analysis before, I already decide that the 19 will be the level of the cut-off. Okay, so saya akan letak kat sini Y, kemudian saya akan tekan y.cat dan saya akan tekan change. Apabila dia dah ada Y, arrow, y.cat ni, maka dia telah berjaya untuk ingatlah apa yang kita akan buat sebentar lagi. Dia akan follow je arahan kita. So kat sini kita akan kata cut off, apa nama ni? Status of tooth health. Contohlah ya. Cut off the 19. Okay. Ini contoh saya punya dah selesai. Kemudian saya akan pergi kepada old and new variable. So old and new variable is where we are going to categorize it. So I'm going to choose this one, range lowest true value. Saya akan letak 19. Kemudian highest true, saya akan tekan 19 dan saya akan letak dia sebagai group 1. Okey. Kemudian saya akan tekan lagi satu, highest true value 19, saya akan letak dia group 2. So kita tahu group 1 ni adalah sakit, group 2 ni adalah tidak sakit ataupun sihat lah ya. Dan saya akan tekan butang continue. Selepas itu saya akan tekan butang paste. Okey. Boleh follow tak? Kalau tak boleh follow, bagi tahu, saya boleh repeat balik semula. Okey. Boleh follow ke tak boleh follow? Kalau boleh, bagi tahu. Maaf saya boleh repeat balik saya? Boleh repeat balik? Boleh. Okey, so saya akan note kat sini ya. Transform data, convert from numeric into category. Okey, so apa yang saya akan ulang balik semula ni adalah kita akan buat perubahan data numerik kepada kategori. Cara dia adalah pergi kepada transform, pergi kepada recode into different variable. Okey, saya ulang, transform, recode into different variable. Okey, kemudian anda akan tekan butang yang anda nak convert. Komputer akan tanya anda nak ubah apa. So saya akan pilih Y lah. Y saya akan masukkan dalam input variable dan saya akan namakan Y ni iaitu y.cat. Y.cat maksudnya kategori lah dan saya akan tekan change. Okey, selepas saya tekan change maka saya akan pergi kepada old and new values. Old and new values ni tempat yang kita nak ajar ni. Kalau anda tengok ni dia ada dua kotak ni. Ni tengok cursor saya ni. Ini kotak yang pertama. Ini adalah kotak old. Ini adalah kotak new. So this is where the function begin. So kat sini saya akan specify. So I'm going to detect the range of the lowest true value which is 19 and then coded it ataupun kita memberikan kod yang baru iaitu 1.
Maknanya siapa-siapa data yang 19 dan ke bawah akan jadi nombor 1. Kemudian kita buat yang lagi satu sebelah bawah ni, kita akan pakai range juga 19 dan ke atas, kita akan tukar dia kepada group 2 dan kita akan tekan add. Nampak tak? Lowest true 19 1, highest true 19 2. Maknanya atas 19 2, bawah 19 adalah 1. Cuma yang ini kadang-kadang kalau ada error dalam anda punya pengalaman membuat data analisis, kalau saya boleh cadangkan, buat dia kepada 19.01 supaya dia sangat-sangat accurate lah untuk follow apa yang awak mahukan. Okay, dah selesai tekan OK dan jangan lupa tekan paste. Okay, saya harap anda boleh follow. Senang je, benda ni pun saya dah pernah tunjuk dalam video-video saya yang lain. Okay, so kat sini kalau anda tengok saya ada variable yang berkenaan. Okay, saya dah buat variable. Alright, dan saya dah terus letakkan, nampak ni, variable label. Variable label ni nanti dia akan terus keluar. Dan bila dah siap dekat dalam syntax, seperti mana saya bagi tahu, saya suka gunakan syntax ni supaya anda boleh rekodkan bacaan kamu. Allahumma salli ala Muhammad. Syntax saya ni dia tidak mahu save. Sekejap saya kena try balik semula. Fail to save document. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, sebentar. Okay. So, come on, you can do it. Alright. Selepas kita dah berjaya simpan, sekejap sekejap. Seminit, sekejap. Okay, sorry kita sambung boleh dengar Okay, so Boleh, saya dah ada data ni, saya akan highlight dan saya akan tekan butang run selection. So apabila saya tekan run butang selection, dia akan adalah data macam ni kan, 1 dengan 2, 1 dengan 2. Dan anda perhatikan kat sini, 1 dengan 2 ni dia tidak ada apa-apa makna tau. Sebab nanti anda tak tahu 1 tu apa, 2 tu apa kan. So saya akan pergi kebalik kepada variable view. Cara nak pergi variable view ni, anda klik je, double klik pada y.cat ni dan anda pergi kepada value. Seperti mana kita belajar mula-mula dulu dalam guna SPSS ni, kita perlu bagi makna bagi nombor-nombor yang berkenaan. So kita letak 1. 1 adalah tidak sihat lah sebab dia bawah daripada 19 kan. Tidak sihat ataupun kita panggil sakit lah senang sakit. 2 adalah sihat. Ini contoh. Last dah dapat data ni, maka dia dah adalah sakit dan sihat. Mungkin ada yang bermasalah nanti tak nampak perkataan tu sebab dia masih lagi dalam nombor. Anda boleh gunakan butang yang saya sedang gerakkan cursor saya ni yang dipanggil sebagai value label kat atas ni ada value label ni. Value label ni adalah digunakan untuk anda ubahkanlah kedudukan dia menjadi nombor kepada perkataan kepada nombor. Kalau berlaku apa yang anda buat ni, yang saya buat, maka berjayalah anda punya conversion daripada data numerik kepada data kategori. Okey, selesai ke tak selesai? Kalau ada nak komen, boleh komen saya akan entertain komen awak accordingly. Please comment so that you know what exactly you are going to do and you can also do it in the nice way lah. Okey, boleh So ada 31 orang yang cakap ya, ada 2 orang yang cakap vote tidak maknanya tak bersama komputer ni 2 orang, yang bersama komputer 31. 33 tolak dengan 53,
So kita ada 20 orang tak jawab apa-apa. Dia pakai komputer pun tidak, dia tak pakai komputer pun dia tak tahu dia buat apa. Yang penting dia tanda apa yang ada je, tak apa. Ini semua adalah rekod je lah ya, supaya kita ada bahan lah untuk menunjukkan pada perkara berkenaan. Okay, so bila dah siap, maka the next step adalah kita akan buat non-parametric analysis yang dipanggil sebagai chi-square. So cara dia, anda akan pergi kepada analyze. Okay, boleh follow ke? Ada apa-apa soalan lagi pasal kita punya cara nak Boleh, tukar sir. tadi? Jelas Boleh, sir. So kita tukar tadi kepada nombor 19 sebab nombor 19 tu adalah dia punya cut off. Kemudian kita tukarkan data numerik tadi kepada categorical sebab kita nak gunakan chi-square. Okay, so soalan saya yang pertama adalah macam mana kita nak tahu komposisi data kita ni kan. So kita ada beberapa data lah untuk dijadikan contoh kat sini. Okay, kita ada tablet dan kita ada apa yang dipanggil sebagai tidak tablet. Ini contohlah data IV ataupun data independent variable. Saya rasa saya tak nak buat yang ni sebab dia adalah 50-50 ni sebab ni kajian eksperimen kan. So kita nak faham yang pertama dulu adalah data yang dalam bentuk ujian analisis menggunakan chi-square testing for the goodness of fit, iaitu mencari perbezaan kadar. Kadar yang pertama yang dipanggil sebagai kadar setara. So untuk tengok kadar setara, saya akan fokus kepada IV ataupun independent variable. So saya akan pergi kepada yang ni lah. Yang ni X2 ni adalah dose. Okay. X1 ni adalah kumpulan ubat lah, iaitu vitamin C ataupun orange juice. Dan kita ada kumpulan dose. So sekarang ni kita nak tengok ada tak perbezaan antara dose antara different lah, maksudnya daripada 60 orang ni terdapat perbezaan ke ataupun terdapat kesamarataan untuk data-data kita ni. Okay, dah ready? So kalau dah ready, mari kita buat sekarang. So cara dia, anda akan pergi kepada analyze, anda akan pergi kepada non-parametric, anda akan pergi kepada legacy dialog, anda akan pergi kepada chi-square. Okay, saya ulang, analyze, non-parametric, legacy dialog, chi-square. Ini adalah chi-square peringkat 1 yang saya pernah cerita dalam kuliah sebelum ni, iaitu testing for the goodness of fit, mencari perbezaan kadar setara. Okay, kadar setara. So saya akan klik kepada chi-square dan saya akan pilih perkara yang berkaitan, iaitu dose.cat. Saya akan masukkan ke dalam test variable dose.cat. Okay, bila anda buat perkara ni, maka kalau anda perasan kat sini kan, dia dah dekat bawah ni yang dipanggil sebagai all categories are equal. Kat sini sangat penting untuk anda faham sebab ada ketika anda mungkin tak buat begini. Kenapa anda tak buat begini? Sebab anda ada value anda nak tukarkan. Contoh, anda nak jadikan value tu dalam bentuk yang ada probability. Dekat sinilah yang dinamakan sebagai fungsi-fungsi lain, iaitu testing for the goodness of fit, menguji perbezaan kadar juga, tapi kadar yang tidak setara. Sebab apa? Kat sini kita boleh masukkan value. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4. Lelaki dan perempuan, berapa kumpulan dia? Kat sini kita akan letak value yang dia akan buat perbandingan dengan. So kalau kita tak ada, kita akan letak all categories are equal. Kemudian kita akan tekan OK. Tapi saya tak tekan OK lah. Saya akan tekan butang paste. Bila saya tekan paste, maka dia akan generate syntax. Dan syntax tu saya boleh gunakan untuk melihat dose. Selepas ni saya akan gunakan kaedah yang sama juga. Tapi saya akan uji kepada bukan dose lah, yang dinamakan sebagai y.cat ni. Mari kita tengok penghasilan dia. Okay, dia akan keluar dah dekat sini. Allahumma salli ala Muhammad. Dia ada error sikit kat sini. Sekejap syntax saya ada error. Dia jadi tak comel. Saya perlu tutup dan buka semula. Okey, boleh ke tak? Boleh follow Boleh, sir. Boleh sekejap saya kena buka balik semula saya punya syntax ni sebab dia tak comel tadi. Topik 10. Hypothesis, open syntax. Okay, wait for a while. Okay, dia santai bagi ni, santai. Okay, so kat sini kita ada NPR, non-parametric test untuk dose.cat, expected value as equal, missing analysis. So kalau saya tekan butang run, maka dia akan come out dengan output lah. So output dia akan keluar macam ni. Ni observe, ini expected, and ni residual. Of course lah, there is a significant difference lah between all these things. There is no significant difference. Sebab apa? Kita punya asymptotic significant dia adalah 1.0.
Okay, so apa yang saya nak cerita kat sini, ada satu lagi tambahan ilmu yang anda perlu tahu apabila kita nak run apa yang dipanggil sebagai chi-square, yang kemungkinan saya tak cerita hari tu, iaitu expected count less than 5. Ini saya perlu cerita. Ini saya perlu cerita adalah pengetahuan baru, expected count less than 5, not more than 20%. So yang ini anda kena ingat yang ini akan masuk exam jugalah. Yang ini tak silap saya lah, macam saya tak emphasize hari itu dalam kuliah, tapi yang ini terpakai apabila kita buat analisis. So expected count less than 5, not more than 20%, then can use the chi-square. Okay, ini anda kena ingat. Apa maksud dia? Sekejap lagi saya akan cerita apa dia punya cerita yang dimaksudkan dengan count less than 5 tu, not more than 20%. Okay, so mari kita buat yang lebih real lagi, iaitu y.cat. Sekarang ni kita dah tahu, kita ada data. Kita dah tahu data kita adalah ada dua kumpulan, sakit dan tak sakit. So macam mana kita nak tengok ada perbezaan ke tidak antara dua kumpulan ni, maka kita akan run the analysis, similar analysis. Cara dia, anda akan pergi pada analyze, anda akan pergi kepada non-parametric, anda akan pergi kepada legacy dialog, anda akan pergi kepada chi-square. Sama je, kita tukarkan those cat ni kepada, kita tukarkan kepada y.cat. So kita akan gunakan all categories are equal, means that kita membuat assumption penyakit dia, sakit dan tak sakit dia adalah sama je. Dia tidak ada beza antara dua grup ni kan. So kita akan pilih dan kita akan tekan butang paste. Kita akan tekan butang paste. Sekejap lagi saya akan tunjuk pula kalau misal kata kita ada yang tidak setara. Yang tidak setara konon-konon data tahun lepas dengan data tahun ni lah contoh. Okay, so kita pun dah run. So bila kita run, kita dah tengok data kat sini dan kita boleh highlight dan kita boleh tekan butang run. Dia akan come out dengan output lah. So ini output kita juga, iaitu status of the tooth health kita adalah 30-30 juga. Dia jadi chi-square sama dengan berikut lah. Yang bawah ni kalau anda tengok, dia tulis 0 cells have expected frequency less than 5. The minimum expected cell frequency is 30. Maksudnya, tidak ada satu pun dalam ruang rongga kita punya expected count ni kurang daripada 5. Kalau anda belajar data analisis sebelum ni menggunakan Excel, maka kita ada elemen yang dipanggil sebagai expected count kan, yang kita kira expected. So expected count ni tak boleh kurang daripada 5. Kalau ada kurang daripada 5, dia dikira sebagai satu sel. Kemudian kalau dia ada 4 sel, so kalau ada satu je yang kurang daripada 5, dia dikira 25% lah, sebab ada 4 sel kan. Satu daripada 4 kali dengan 1 dapat 25%. Faham ke tak faham? Saya rasa macam tak best lah pakai data ni. Ke awak tak rasa? Sorry sir. Ya, soalan. Tak faham sangat saya yang saya cakap 5% apa semua tu. 20% tak faham. Itulah. Dia sebab apa tahu? Sebab data ni tak best. Okey, tak apa. Saya rasa untuk memberikan benda ni lebih best lah kan. Mari kita buat data baru lah nak. Kita buat data baru lah senang. Boleh kita buat data baru kejap? Boleh sir, boleh. Kita buat data baru sekarang. Kita pergi pada file dengan new, dengan data. Kita buat sama-sama lah data tu. Tapi kalau boleh anda buat sesegera mungkin lah supaya kita boleh nikmati bersama kan idea ni. Okey, macam biasa, pertama awak buat ID, yang kedua kita kata makan, yang kedua kita cerita sakit. Contoh, makan dengan sakit. Simple. Awak masukkan lagi satu kat sini. Kita buat tak payah ramai lah, kita buat dalam 20 orang ya. Kat sini kita kata jenis makan. Apa nama makanan. Makanan ke apa makanan exposure lah. Exposure. Allahumma salli ala Muhammad. Exposure. Okay. So kita ada 4 variable, ID, exposure, makan dan sakit. So saya buat secara mudah lah ya. 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ini data mentah tau. Data mentah kita akan buat sekarang. Kita try lah buat 20 responden. Okay, ini katakan anda buat satu pemantauan berkaitan dengan makan tak makan. So jenis makanan ni satu je lah. Satu ni maksudnya makanan satu. Nanti kita buat benda yang sama juga. Kita tambahkan lagi lah untuk makanan yang nombor 2 pula. Okey, status makan ni. Ini ID 1 maksudnya responden 1. So kita pun tanya responden 1. Okey, katakanlah 1 ni tadi makanan dia adalah nasi lemak lah. Ini kita letaklah nasi lemak. Okey, nombor 2 kita kata air sirap. Sekejap lagi air sirap kita buat sekejap lagi. Okey, kemudian kita ada makan. Makan kita akan kata 1 makan, 2 tidak makan. Tidak makan. Okey. Kemudian kita akan ada lagi 1 sakit. Kita akan letak 1 sakit. Okey, 2 tidak sakit. Okey, ill ataupun not ill lah. Biasanya epidemiologi akan cakap ill or not ill. So ini adalah status makan.
Okay, kat sini adalah status kesihatan. Ini cara nak buat data lah. So kita buat sama-sama. Kalau anda punya data tu tak sama macam saya pun tak apa Saya just nak tunjukkan sajalah. Okay, contoh makan. Tak makan. Tak makan. Makan. Contoh. Ni saya main hantam je. Sebab apa? Sebab kita nak generate data je lah untuk tujuan latihan. Tidak sakit, tidak sakit, tidak sakit. Okey, ini contoh. So kita ada 20 orang responden, pendedahan kepada nasi lemak sebagai contoh, makan, tidak sakit, dan kita ada tidak makan, sakit dan sebagainya lah. Kita boleh nampak kat sini ada data dia, ada 20 data yang pelbagai. Okey, ni saya tukar-tukarkan sikit lah, macam tu. Kenapa? Saja suka kan nak buat dia menjadi sesuatu data yang seronok topik 10 hipotesis. Sir, boleh share data tu, Sir? Tak sempat nak type, Sir. Tak sempat nak type Oh, senang hidup kau minta je data test 10 hipotesis data satu. Okey, tak apa. Saya akan bagi sekarang data ni dekat dalam iBase. Anda boleh tengok. Senang betul hidup korang ni. Okey, bagus. Tak apa kan. Sebab terlampau pantas kan, jadi tak sempat nak menyalin tak sempat. Okey, tak ada hal. Kita akan share data ni, no problem. So saya akan pergi kepada data sekarang, saya akan share file. So ini data yang satu lah. Nanti kejap lagi kalau ada update lagi, saya letak data 2 pula lah. Data 1, topik 10. So pastikan anda download data ni. Okey, datanya adalah seperti berikut. Data 1. Okey, upload sudah. Anda boleh download lah. Okey, dan silakan boleh download sekarang. Okey, dah download dah download, tolong buka. Dah buka, kita akan buat analisis sekarang. Okey, ini adalah contoh data mentah data mentah. Dia bukan data kumulatif, dia adalah data mentah, data yang memang kita collect dekat lapangan. Kita ada tim PPKP dekat sekolah, kita ada tim PPKP dekat asrama, dan juga kita ada PPKP tim dekat hospital. So mereka tanya, nasi lemak awak makan tak? Ni contoh. Nombor 1 ni Ahmad, Ahbu, Ahchong, Ahbai, Ahlong, semualah sampailah 20 orang. Ni contoh 20 orang saja. Okey. Mungkin dekat sini saya tambah baik lah kot. Saya dengki awak kan, walaupun awak dah siap. Saya tambah lagi satu lah kat sini. Saya letak gender saya letak gender. Gender kat sini saya letak satu variable, nama dia male, dan satu lagi saya letak female. Saya tambah baik data tadi So bila anda dah buka, tolong tambah baik data ni. Saya buat yang senang je. Female. Yang ini kalau kau minta juga data, memang kau nak kena highlight Okay, ini contoh gender male, female. Okay, lepas tu kat sini saya tukar female. Okay, dekat bawah ni saya tukar male. Macam tu. Saya tukar sikit je. Anda boleh follow, tak boleh follow. Tanya Sir, macam mana Sir tambah kolom tu tadi Sir? Right click. Awak pergi dekat, awak highlight kolom tu, awak right click, awak tulis kat situ insert variable. Okay, saya ulang balik semula. Ada yang bertanya tadi, macam mana kita nak tambah kolom. Kita select the specific column that what you have, and then we go to the insert variable. After you insert variable, then you enter the variable accordingly. Okay, oleh kerana kawan awak tanya, saya tambah lagi satu variable Variable kat sini adalah makan. Ni kita malam-malam biasa budak asrama kita panggil apa stay up stay up. Ni contoh stay up. Stay up. Ni contoh lah stay up. 1 je, 2 tidak. Macam tu. So stay up ni saya akan buat seperti inilah. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Macam tu je. Contoh. Saya akan copy lah. Sebab saya malas kan. Saya copy, saya tampal lah. Kalau dia tak nak ikut cakap saya, tak apa. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lepas tu bawah buat 2, 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 1, 1. Okay. Siapa boleh follow sama lah. Siapa yang tak sama pun no problem. Tak ada masalah. Data ni tak perlu saya dengan awak punya data sama lah pun. Yang penting awak faham lah. Okay, ni cara nak masukkan variable. Okay, dah siap Data dah ada stay up, dah ada gender. Okay, anda tak semestinya kena ikut saya punya. Anda boleh ikut anda punya data sendiri So of course lah interpretation dia berbeza-beza lah ikut kepada data masing-masing. Okay, dah sudah
Saya nak mahirkan jugalah. Tujuan saya tambah-tambah variable ni sebab nak mahirkan awak untuk tambah variable secara robust. Sir, nak tanya sir. Yes. Macam saya punya SPSS lah, saya nak tambah macam variable yang saya bagi tu kan. Bila saya tulis yang pertama, bila saya masuk kolom kedua, kolom pertama hilang. Kenapa? Macam mana boleh hilang? Dia takkan hilang tu. Okey, contoh kan. Awak masukkan kolom, okey, lepas tu awak double click pada kolom tu, awak letaklah variable. Contoh saya letak kat sini. Dekat data view tu sir. Dekat data view hilang. Bila saya tulis contoh H kan. Saya tulis yang pertama 18. Bila saya nak masuk kolom kedua yang pertama tu hilang. Contoh saya masuk 18 tak hilang pun. Saya punya hilang, tahu kenapa? Saya rasa awak punya type tu, cuba awak tengok type. Type awak ni mesti ikut apa yang dia punya spesifik. Kalau type awak bukan numeric, dia akan hilang lah. Contoh kalau type awak adalah string. String ni adalah nama. So dia akan hilang. Kalau awak letak type tu adalah numeric, awak letak string pun dia tak akan keluar. Contoh macam age 18 kan, awak tulis 8. Memang tak keluar lah 8 tu. Sebab dia mestilah dalam bentuk nombor. Itu contoh. Okay, so saya tambah lagi satu. Age pula. Ya Allah, makin lama makin banyak pula lagi tambah dia. Betul, saja je. 17, 16, 17, 16, 17, 16, 17. Saya tambahlah. Sini saya tambah je. Umur budak-budak sekolah asrama lah ya. Jangan budak sekolah universiti pula. Okay, ni contoh. Selesai. Okay, saya ada age, saya ada status stay up, saya ada makan dan sakit. Okay. Untuk mengelakkan dengki yang lebih dahsyat, maka saya update lah data tu. Mesti ada yang penemu hangin ni. Ya Allah, kita dah buat dah, dia boleh tukar data pula. Sukatilah kan. Alright, so saya tukar data sekarang. Saya upload lah. Saya upload data saya supaya kalau ada yang terkial-kial lagi ni, dapat mengelakkan masalah keterkialan tu lah ya. So anda dah tak terkial-kial lah. Data tu dah ada. Okay, dah siap So kita akan analyse sekarang. Ready? So objektif pertama sebagai seorang investigator, anda nak kena tahu ada tak perbezaan antara faktor-faktor demografik yang berkaitan. Ni faktor-faktor penyiasatan lah. Contohnya faktor stay up ataupun tidak, faktor jenis jantina. Stay up ataupun tidak ni kerana awak dalam investigation, awak find out that kalau dia orang ni stay up, dia orang ada possibility makan makanan-makanan lain seperti beli burger kat luar, makan Maggi dan lain-lain lah. So anda nak cuba eliminate kan kalau ada perkara-perkara ni yang mungkin mengganggu penyiasatan yang sedia ada. Okay, so contoh yang pertama kita nak tengok ada tak perbezaan di antara mereka yang stay up dengan mereka yang tak stay up. Sebab kalau ada perbezaan, maka status ke stay upan budak ni adalah salah satu daripada perkara yang perlu disiasat lagi. Ini contoh. So macam mana kita nak tahu dia stay up ataupun dia tak stay up? Maka kita dah dapat data, kita dah tanya, kita dah investigate. Sekarang kita nak tahu ada beza ke tidak. So kita akan gunakan chi-square. So cara dia analyze, non-parametric, legacy dialog dan kita akan pergi kepada chi-square. So kita akan masukkan chi-square ni dan kita akan masukkan apa yang dipanggil sebagai stay up. Okay, stay up. Kemudian saya akan tekan butang paste. Okay, paste sebab saya nak generate syntax. Seperti mana saya bagi tahu, saya dah ubah data ni, saya dah pakai data yang lebih menarik lah sebab data yang tadi tak best kan. So saya tukarkan data ni. So nanti make sure awak update lah ya. Saya akan bagi syntax ni, saya akan letak kat sini ikut data baru. Ikut data baru pasal budak sekolah. Okay, sudah siap. So saya akan highlight dan saya akan run. Anda boleh tekan Ctrl R ataupun anda boleh run. So bila saya run anda boleh nampak kat sini ada observe, ada expected dan dekat sini ada residual. Nampak ada residual. Okey, kemudian kita dah boleh nampak kat sini ada nilai chi. Nilai chi kita adalah 3.2. Kita tahu ada dua je group. Ya tidak kan? So ya dengan tidak ni dua sel. So dua sel ni adalah 2 tolak 1, degree of freedom dia 1. Dan kita tahu degree of freedom pada alpha jumhur ulama 0.05, maka nilai chi dia adalah 3.841 ke 3.8 something lah. So kita dapati bahawa nilai chi kita 3.2. Oleh itu kalau kita tengok asymptotic significant 0.07, kalau kita buat jadual pun kita akan dapat benda yang sama, iaitu kita akan dapat dia bukan berada di dalam kawasan penolakan, dia berada di dalam kawasan gagal menolak. Oleh itu kita akan buat kesimpulan tidak terdapat perbezaan kadar bagi mereka yang stay up ke ataupun tak stay up dalam kes ni. Nampak tak? Okey, yang tadi saya cerita pasal expected count less than 5 ni, anda tengok kat sini, kita ada expected frequency. Anda tengok expected kita 10.
ada tak yang kurang daripada 5? Jawapan dia tak ada sebab kat sini adalah 10. Kat sini adalah 10. So bila tidak ada kurang daripada 5, maka kosong sel lah, kosong sel. Sebab tu dia kata kat sini kosong sel. Kalau ni kalau contoh anda buat analisis, anda dapati bahawa expected count ni kurang daripada 10. Kurang daripada 5. Contoh kurang daripada 5, 4. Expected count anda 4. Contoh 4. So kalau 4, maka anda akan dapat apa? So kalau 4, maka dia adalah kurang daripada 5. So bila kurang daripada 5, kita ada 2 sel. Kita ada 2 sel. Sel 1, sel 2. 50%, 50%. So satu sel kurang daripada 5. So bila satu sel kurang daripada 5, maka dia akan ada 1 daripada 2 sel. Berapa persen? 50%. Yang itu yang dikata kat situ 0%. Tapi kalau ada satu je sel yang kurang daripada 5, maka dia dah dikira sebagai satu daripada jumlah sel. So jumlah sel kita ni sekarang 2. So kalau ada konon-konon lah kita tengok expected kita 4 tadi, saya bagi tahu. So ada satu sel telah kurang daripada 5, maka satu sel daripada 2 sel dikalikan dengan 100% dapat 50%. 50% tu lebih tak 20%? Jawapan dia lebih lah 20% kan. Sebab satu daripada 2 kali dengan 100 dapat 50. So 50 maknanya 50%, more than 20%. Itu yang ayat dia saya bagi tahu. Bila jadi begitu, maka kita punya chi-square ini telah violate. Violate maknanya dah tak boleh pakailah chi-square. By right anda tak boleh interpret menggunakan anda punya chi-square. Itu syarat dalam penggunaan chi-square. Expected count less than 5, not more than 20%. Saya ulang expected count less than 5, not more than 20%. Okay. Itu adalah contoh dia. Okey, paling senang macam ni lah kalau nak lebih nampak, lebih jelas kan. Saya akan konon-konon buat satu lagi variable. Yang ini awak tak payah follow. Saya just nak tunjuk contoh je. Okey, kat sini saya buat bangsa Ini contoh. Saya buat bangsa kan. Okey, saya buat bangsa. Satu, Melayu. Okey, Cina. Okey, India. Kadazan. Contoh. Dusun. Contohlah ni saya main buat je ni. Apa lagi? Kadazan, dusun, ada contoh lah. Okay, so saya pun letak saya punya data 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Ni 6. Ni contoh. So kalau saya run data yang berkaitan ni, iaitu bangsa, awak tak ada data bangsa ni, tak payah buat pun. Saya just nak tunjukkan je apa yang akan terjadi yang dikatakan dengan expected count less than 5 tadi. Saya pun tak tekan paste tadi sebab saya tekan OK je sebab nak tunjukkan expected count dia tadi. So anda ada 20 okay, tengok expected count less than 5. Nampak tak? Expected count kita kat sini adalah 3. Nampak tak 3? 3 ni kurang tak daripada 5? Kurang kan? So ada 1 sel, 2 sel, 3 sel, 4 sel, 5 sel, 6 sel. 6 daripada berapa sel? Ada 6 sel. 6 daripada 6 kali dengan 100 dapat 100. So dia tulis nampak sini, dia tulis 6 sel 100% have expected frequency less than 5. The minimum expected cell frequency is 3.3. Maknanya bangsa ni punya data tak sesuai lah untuk pakai chi-square. Sebab data kita telah violate. Violate maknanya apa? Telah mencemar duli. Telah tak bagus lah untuk kita buat analisis menggunakan chi-square. So anda kena pakai alternatif seperti Fisher exact ataupun kita panggil sebagai likelihood ratio dan lain-lain. Okey, faham tak apa yang dimaksudkan dengan expected count less than 5 ni? Sir, nak tanya. Ya. Maknanya kalau macam chi-square ni dia biasa sesuai untuk yang 2 sel punya data lah. Tak, salah. Itu adalah pemahaman yang salah. Chi-square ni boleh pakai apa-apa pun. 10 kali 2, 15 kali 2, 2 kali 2, 4 kali 2. Tak kisah pun pasal sel ke tak sel. Isu dia adalah jika dalam sel kamu tu ada expected count. If there is any expected count less than 5. Faham tak? Ni kan less than 5 ni. 3.3 kurang tak daripada 5. Kurang kan? Bila kurang daripada 5, maka dia punya kurang daripada 5 tu boleh. Tak ada masalah. Boleh kurang. Boleh. Tak ada masalah. Tak boleh lebih 20%. So kalau ada satu je yang kurang daripada 5 lah contoh. 1 daripada 6. 1 daripada 6 darab 100 dapat berapa? 1 daripada 6 darab 100. Dapat berapa? 1 bagi 6 kali 100. Dapat 16 kan? Kalau ada satu je sel yang nilai dia adalah kurang daripada 5, tak ada masalah. Sebab
still lagi bawah 20%. Tapi macam ni 100% baik. Semua sekali ni adalah kurang daripada 5. So tak boleh lah sebab dia dah lebih daripada 20%. Itu dia punya contoh yang dimaksudkan sebagai expected count less than 5, not more than 20%. Okay, jelas tak? Jelas Tak jelas. Jelas kan? Kalau tak jelas bagi tahu nanti saya ulang balik. No problem. Banyak lagi contoh saya boleh bagi. Alright, contoh lain lah sebab ini 20 Okay, saya ambil contoh lain lah. Saya ambil contoh lain. Okay, saya ambil contoh lain. Saya ambil contoh yang sama juga. Saya ambil contoh bangsa. Bangsa. Kat sini kita akan buat 4 grup. Contohlah saya buat 4 grup. Okay, Melayu. Okay, Cina. Okay, nombor 3. India dan nombor 4 adalah artis. Contoh. Okay, ini contoh benda yang sama macam tadi juga. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 4, 4, 4, 4. So, bila saya analyse balik semula data ni, non-parametric, legacy dialog dan chi-square, dan bila saya masukkan yang dipanggil sebagai bangsa ni tadi, sebab nak tunjukkan awak expected count tu. Expected count less than 5 tu. Tadi 6 grup kan? Okay, ni 4 grup. Kalau 4 grup, dapat berapa kita punya expected count kan? So, bila kita run, awak tengok nampak tak? Expected count dia adalah 5. Kurang tak daripada 5? Tak kurang. Dia lebih daripada 5 kan? So, ada tak yang kurang daripada 5? Tak ada. Tak ada, kosong lah. Kosong sel kurang daripada 5. So, kalau kosong sel kurang daripada 5, berapa persen? 0% lah. Lebih tak 20%? Tak lebih 20%. Boleh pakai tak chi-square ni? Jawapan dia boleh. Itu dia punya cerita. Faham tak? Okay. So macam mana nak tahu baca chi-square ni, dia akan tulis kat bawah ni. Berapa sel dia, berapa percentage dia. Anda kena pastikan percentage dia adalah tidak lebih daripada 20%. Kalau lebih 20%, violet. Sorry, mana nak tahu expected tu memang kena run dulu lah. Mana kita nak tahu dulu. Ya, tapi awak tak perlu risau sebab nanti bila awak buat chi-square, memang dia akan bagi pun expected tu. Dia tak bagi expected pun, dekat bawah ni dia akan bagi dah siap-siap notation ni. Notation ni macam ayat ni memang dibagi dah siap-siap. Dia akan tulis siap-siap berapa sel, berapa, lepas tu dia akan tulis siap-siap berapa persen. Awak dah boleh tahu dah. Sebab apa? Sebab benda ni dah memang ada dalam function SPSS. Dia dah Mana tahu dah. kalau first kita run, dia mana dia lebih pada 20% tu, kita tak boleh guna pakai chi-square ni. Dia sepatutnya anda tak boleh laporkan chi-square lah. Anda kena pakai alternatif. Sebab nanti bila anda run, okay, ni contoh lah. Okay, kawan awak ni dah tanya, saya tunjukkan terus. Ada 2 cara nak membuat chi-square. Satu adalah pada non-parametric kan. Okay, satu lagi adalah pada cross-tabulation ataupun dipanggil sebagai cross-tabulation ni adalah data penyilangan lah, cross-tabulate. So katakanlah kita tengok kat sini, kita ada bangsa, okay, kita ada bangsa dan kita ada gender. Okay, ini contoh je lah. Saya akan letak statistik kat sini. Saya akan minta chi-square kan. Okay. Dekat bawah ni kalau anda perasan, dia ada magnema, dia ada macam-macam elemen statistik yang kita boleh pilih. Dan kalau dekat sel ni, kita boleh pilih count for expected. Nampak tak? So kita tak nak pun tak apa. Tapi kalau kita nak, kita boleh letak expected. So SPSS akan bagi anda expected tu. So bila dia bagi anda expected, dia akan bagi anda data chi-square yang telah dianalisis bersama dengan nilai expected tu tadi. Sama ada melanggar ataupun tak melanggar. Dan biasanya dia bagi lebih lagi, nampak? Ni nampak. Dia tulis 8 sel. 8 sel 100% have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.8. Maknanya tak boleh pakai. Tak boleh pakai Pearson chi-square. Kena pakai alternatif. Ini saya kata alternatif dia likelihood ratio, linear by linear association. Ini dia punya contoh penceritaan dia. Faham tak? So kalau anda nak membuat interpretasi daripada Pearson chi-square menggunakan 8.167 ni adalah tidak betul. Sebab dia telah violate. Faham tak? Macam mana dia boleh violate? Sebab dia ada sel yang kurang daripada 5 macam ni. Ada 1 sel kurang daripada 5. 2 sel, 3 sel, 4 sel, 5 sel, 6 sel, 7 sel, 8 sel. Semua sel adalah kurang daripada 5. So 100%. So bila lebih daripada 20%, maka tak boleh pakai Pearson chi-square sebagai indikator anda punya analisis judgement. Anda kena pakai alternatif. Alternatif dia apa? Likelihood ratio, linear by linear association. So bila nak pakai likelihood ratio, bila nak pakai linear by linear association, yang ini anda kena belajar statistik lebih mendalam sikit lah. Cuma saya nak bagi tahu, bila tak boleh pakai chi-square, biasanya kita akan ambil alternatif. So alternatif merujuk kepada likelihood ratio ataupun Fisher exact. Okay, ada apa-apa soalan?
Tak ada sah. Tak ada boleh nampak kan? So pasal sel dia berapa banyak, berapa kali berapa, itu bukan isu. Isu dia adalah mesti memastikan nilai Chi kita tidak lebih daripada 20% expected count dia. Okay? Excuse me saya minum sekejap. Okay, so mari kita teruskan sekarang. Kita dah tahu bangsa ni tadi sebagai contoh sahaja, so saya buanglah, saya tak nak buat. So soalan saya kepada kamu, adakah stay up merupakan faktor ataupun tidak? Soalan saya kepada kamu, adakah stay up merupakan faktor ataupun bukan faktor? Faktor kot sah. Faktor kod. Kenapa faktor kod? Jawab tu mesti firm. Kenapa Faktor sah. Faktor. Kenapa awak kata faktor? Sebab kita kan dah run tadi. Kalau kita run ni tadi, okay, nak tahu dia faktor tak faktor, kita kena run. Bila kita run, kita dapati nilai dia adalah 0.074. 0.074 ini lebih besar daripada alfa ke kurang daripada alfa? Chi-square dia adalah 3.2. Okey, anda kena ingat. Okey, kita ada 5 step hipotesis kan? Okey, 5 step. Okey, step yang pertama null. Null kita apa? There is no significant difference. Okay, there is no significant difference between there is no significant difference of proportion or stay up. Kan? Okay. Alternative, there is significant difference. Okay, kita akan kata there is significant difference. So alternative kita akan kata there is significant difference. Okay, so step nombor 2. Step nombor 2 kita alpha. Alpha kita berapa? 0.05. Okay, step nombor 3 adalah run and report. Run ataupun calculate lah. So kita tak calculate. Kita tak kira pakai komputer. Kita kira pakai, kita tak kira manual, kita kira pakai komputer. So kita tahu chi-square kita. Okay, chi-square kita berapa tadi? 3.20 kan? Betul tak? Berapa chi-square kita? 3.20. Okay, berapa nilai P kita? P value kita berapa? 0.074 tu ke? Pandai, 0.074. So saya nak tanya, 0.074 ni lebih besar ke kurang? What is the status? What is the status? More or less than alpha? Lebih besar tak? Ya, okay, nombor 4 kita akan ada decision. Okay, P value kita kalau kurang daripada 0.05 maka kita akan reject null. Kan? So kalau P kita lebih besar daripada 0.05 kita akan fail to reject. So dalam kes ni kita akan select yang ni lah kan, betul? Sebab nilai dia adalah lebih besar daripada 0.05. Therefore kita fail to reject. Null ni kita tak boleh nak reject. Kita nak reject tak boleh. Kita nak reject tak boleh. Itu contoh dia. Faham tak? So bila kita dah tahu dia tak boleh di-reject, maka kita akan buat conclusion based on what is left behind. Apa yang tertinggal di belakang. Apa yang masih tinggal lagi. So kita tahu bila kita reject null, kita akan kata that is different. Okay. So kalau kita gagal menolak, fail to reject null, kita akan kata apa? There is no different. Sekarang ni kita akan gagal menolak kan? So kita akan pilih yang ini. So Mana dia bukan faktor saya? Ya, pandai, betul. So kita akan kata there is no significant difference of the proportion for the factor stay up at the level of significant 0.05 where ini cakap lah, where the chi value is equal to what? 3.20 and the P value is equal to berapa? 0.074. Okay. Nampak? So kita akan kata apa? Therefore the stay up was considered not risk factor. Contoh. Ni contoh. Okay, ada apa-apa soalan? Kita ada 5 step hypothesis testing. So benda ni sama je. Anda akan buat benda yang sama juga kepada faktor-faktor lain. So sekarang ni saya nak anda buat juga kepada faktor yang seterusnya yang dinamakan faktor gender. Ada tak perbezaan kepada faktor gender? Silakan, cuba buat. Dah buat belum?
Dah buat kan? Cara dia senang je. Anda tukar je nama variable ni. Macam saya buat ni lah. Saya tukar je nama variable ni. Nama variable saya sekarang ni adalah gender kan? Betul? So saya akan tukar je kat situ. So saya akan re-analysis balik. Saya highlight dan saya run. Nah, dia akan si benda yang sama lah. Okay, so bila saya run, saya dapati minimum expected count less than 5 is equal to 0%. Tak ada yang kurang daripada 5. So kita tahu male 9, female 11. So kita boleh kata proportion ataupun pembahagian ataupun ketaburan manusia bernama lelaki dan perempuan ni adalah sama. Sebab itu kita tengok nilai dia 0.655 more than 0.05. Kita gagal menolak. Therefore, we are going to make a conclusion. There is no significant difference. Tidak ada perbezaan antara jantina dengan keadaan manusia yang sakit ataupun tak sakit. Okey, ada berapa soalan? Cepat. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada, sir. Kalau tak ada soalan, Ada, okay, saya sir. bagi awak satu task. Tolong buat kategori untuk umur bagi mereka yang lebih 17 tahun, mereka yang 17 dan lebih, dan juga mereka yang kurang daripada 17 tahun. Dan tengok ada tak perbezaan dia. Silakan, saya bagi anda masa 5 minit. Lepas tu anda akan come out dengan idea. Saya akan buat juga di belakang tabir. Saya akan tunggu dan kita akan bincangkan. Saya bagi 5 minit. Boleh? Silakan. Buat kategori apa tadi, sir? Okey, saya ulang balik semula. Anda jadikan age ni kepada age.cat, iaitu jadikan kepada age kategori. Age kategori tadi kita dah belajarkan macam mana numeric nak tukar kepada kategori. Tukarkan kategori berdasarkan 17 tahun dan ke atas ataupun bawah 17 tahun. Okey, saya ulang, 17 tahun dan ke atas ataupun bawah 17 tahun. Tolong buat kategori itu dan tentukan sama ada terdapat perbezaan ataupun tidak bagi julat umur 17 dan ke atas ataupun 17 dan ke bawah. Ada tak beza kadar? Maksudnya anda kena, dia punya hint dia, buat dulu age.cat, lepas tu tengok age.cat tu ada beza ke tidak secara statistik proportion dia. Silakan. Transform. Sir, sorry nak tanya, sir. Okey, apa dia? Lepas tu nak kena run yang chi-square tu, eh? Okey, baik.
Okay, dah siap ke? Sir, Yap. WhatsApp. assumption significance saya dapat kosong, sir. Betul? Kita tunggu sekejap eh. Ya. Okay. So, oleh kerana ada yang dah cuba menjawab, maka mari saya tunjukkan jawapan dia. Saya pun tak buat lagi ni. Saja buat lambat-lambat. Nak tengok awak boleh buat ke tak. Okay, ini contoh yang saya buat sekarang. Dan kita akan tengoklah sama ada awak. So, soalan saya tadi, adakah dia faktor ataupun tak faktor? So, apa jawapan dia? Faktor Sir. Faktor ya. Okay, mari kita tengok benar ataupun tidak benar. So, kita akan tengok kat sini. 17 tahun, 9 orang. Bawah 17 tahun, 11 orang. Chi-square dia 0.2. Nilai asymptotic significant dia 0.655. Maknanya dia bukan faktor lah. Dia bukan faktor sebab dia punya nilai Kenapa dapat lain Sir? Awak pakai data saya ke awak pakai data sendiri? Data sendiri Sir. Salah kot data saya. Data awak lain lah tu maksudnya. Tu je. Tak ada masalah. Kalau data awak adalah lain daripada saya dan ikut data awak lah. No problem. Okay, itu satu. Sebab tak sama. Yang kedua, kemungkinan ni saya saja bagi tahu. Kemungkinan tak samanya data kamu ni adalah disebabkan oleh perkara berikut. Dengar baik-baik. Saya akan tunjukkan sekarang macam mana saya buat. Saya buat adalah transform recode into different variable. Saya masukkan seperti yang saya ajar tadi, age.cat. Saya masukkan label kategori umur dan saya masukkan all and new values. Okay, tengok baik-baik. Mungkin kat sini awak punya lain daripada saya. Kalau awak perasan, saya letakkan 17. 17 menjadi kumpulan 1. Saya akan bagi tahu 17. Saya akan masuk sini value 17. Kemudian saya akan letak value 1. Kemudian saya akan tekan add. Kemudian saya letak value 18. Saya akan tekan butang 1 dan saya akan tekan butang add. Kemudian saya akan pilih yang bawah ni. All other values. Saya akan tekan butang 2. 1 bermaksud mereka yang berumur 17 dan ke atas. Siapa yang bermaksud 2 bermaksud selain daripada kumpulan umur 17. Faham tak? Saya rasa kat situ mungkin berbeza dengan awak semua. Sebab mungkin awak ada yang guna 17. Sir, boleh ulang balik Sir? Sorry Sir. Boleh ulang balik yang balik. saya masuk kategori tadi. Okey, saya ulang balik ya. So kalau anda tengok kat sini, all and new value saya ni adalah seperti berikut. Okey, ni all and new value saya. Nampak tak ada all values kan? So value kat sini saya akan masukkan tadi. Allah, dia tak nampak lah. Dia tak keluar. Kalau anda tengok kat sini lah. Kalau anda perasan, dia akan jadi 17, 18, else kan. So 17 ni, saya klik dekat atas ni value. Saya masukkan nilai saya 17. Betul? Dan saya masukkan new value saya 1. Nampak tak? So siapa-siapa yang berumur 17 akan jadi kumpulan 1. Kemudian saya akan buat benda yang sama juga. Saya akan masuk 18. Saya akan masuk value 1 juga. Sebab saya tahu ada budak STPM. So maknanya umur 17, umur 18. Dekat sekolah asrama ni lah. So 17 akan jadi kumpulan 1. 18 akan jadi kumpulan 1 juga. Dan saya nak buat lagi satu kumpulan, iaitu kumpulan yang bukan 17 dan 18 tahun. Maknanya dia kumpulan bawah umur lah. Kumpulan bawah umur 17. So saya ambil je lah all other values. So SPSS akan baca selain 17 dan 18, jadikan dia kumpulan 2. Nampak tak kat sini? Saya masukkan new value dia adalah 2. Okay, jelas? Ada apa-apa masalah? Sir, nak tanya Sir. Kalau saya buat 2 kategori je Sir, maksudnya 17 tahun ke atas dan 17 tahun ke bawah. Salah Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah kalau tidak ada apa-apa di tengah-tengah. Isu dia kadang-kadang sebab saya percaya algoritma komputer dan data berbeza-beza. Kemungkinan kepersisan anda punya komputer tu akan menyebabkan dia menjadi ke bawah atau dari ke atas. Dia tak dikira. Sebab bila pakai lowest true ni ataupun highest true ni, sometimes you must be really sure
mana yang anda nak tengok. Kalau anda tak betul-betul careful, ada kemungkinan 17 yang berkenaan tak termasuk dalam kumpulan 1. Faham tak maksud saya? Dia dikira 17 dan ke atas. Ada kadang-kadang 17 tu dikira. So itu yang saya kata dia akan berubah mengikut algoritma komputer disebabkan oleh anda punya fungsi yang ada. Macam saya memang saya pakai yang bukan mata sebelah, sepatutnya tak ada masalah lah. Tetapi saya hanya nak tunjuk kepada kamu, jika benda tu ada possibility berlaku demikian, dia tak tahu nak bezakan 17 dengan 18 tadi, maka anda boleh spesifikkan 17.01 kepada kumpulan 1 dan 17 yang mana ke bawah adalah kumpulan yang lagi satu pun boleh. Cuma kat sini saya nak demokan anda boleh buat juga by numeric number. Anda boleh buat. Okey, kalau anda pakai data saya, maka anda akan dapat bilangan yang sama lah sepatutnya. 9 dengan 11. Betul tak bilangan awak sama ke bilangan awak berbeza? Cuba awak tengok. Berbeza sih. Berbeza, data sama. Data sama ke tak? Data sama. Data sama berbeza. So maksudnya pengkelasan kamu tu tak samalah dengan pengkelasan saya. Betul tak? Awak punya 17 tahun berapa? 17 tahun ke atas ya, sir. Saya buat dua je, sir. Bawah 17 dengan 17 tahun ke atas. Yang 17 tahun ke atas tu seorang je. Seorang je? So maknanya awak punya algoritma di sini hanya ambil mamat ni je. Betul tak? Maksudnya kalau betul lah saya tengok data kamu tu, ibaratnya data, sekejap ni saya tutup dulu. Ibaratnya data kamu ambil yang deni je sebagai kumpulan 1. Betul tak? Sir. Ya, sedangkan saya nak tadi 17 dan ke atas. Nampak tak? Itu sebab saya kata dia berisiko. Bila anda salah buat ni, dia berisiko. That's why ada bagusnya anda mesti really sure. Bila you kata 17 tu, mestilah 17 dan ke atas ke? 17 tu termasuk ke sekali dengan bacaan yang Cik Syazwan ataupun tidak? Macam tu. Benda ni memang bahaya lah. Boleh salah interpret. Okay, so be sure. Yes. Please make sure that you are careful sebab kalau berlaku demikian maka of course dia akan berbeza dengan jawapan pemeriksa. So bila berbeza tu mungkin salah lah, tak ada markah lah untuk markah yang betul. Jalan kerja je lah dapat. Okay, so that's why dia akan berbeza juga dari segi keputusan hipotesis. Nampak dia punya jalan tu memang agak sukar lah. Kalau anda salah atas, bawah pun akan salah. Baik, selesai. So saya akan pergi kepada episod yang kedua sebelum kita tamat kita punya amali ni ataupun kita panggil sebagai cross tabulation. Cross tabulation. Saya nak tanya, yang value tu tukar juga ke? Pardon? Untuk yang value dekat variable view tu kena tukar juga ke, sir? Value dekat variable view. Sekejap, saya cuba fahamkan soalan awak. Value dekat variable view. Yang mana? Oh, yang ni, apa nama ni, h.cat ni. Betul. Ya, nasihat saya tukar sebab nanti awak confuse. Saya boleh faham sebab apa yang saya tulis. Awak mungkin faham juga, tapi bila awak nak share data kamu dengan kamu punya pakar, kamu punya senior officer, dia tak faham. Satu tu apa? Dua tu apa? So, please make sure that if you buat dia punya value labels, you clearly indicate apa benda tu, 17 tahun dan ke atas, bawah 17 tahun. So, much more easier. Sebab nanti bila awak tak bagi value, awak punya output nanti kalau awak run, dia akan tulis 1 dengan 2 je. 1 tu apa? 2 tu apa? Awak pun tak tahu. Komputer pun tak tahu. Sebab komputer ikut apa yang awak tulis. Faham tak? Itu dia punya kekurangannya lah jika anda tidak meletakkan label. So, pada saya, letakkan label. Bagus, soalan tu bagus. Soalan tu sebenarnya memperingatkan kepada semua warga kerja KKM supaya ingat bila anda buat kategori, jangan lupa melabelkan kategori kamu. Okay, so kita dah tahu stay up, gender dan juga umur tidak ada perbezaan dari segi perkadaran mereka. Betul tak? So, bila kita tahu stay up, gender dan juga age ni bukanlah perkadaran yang berbeza, maka kita perlu rasa tenang. Kenapa kita perlu rasa tenang? Sebab kita tahu proportion masalah-masalah penyakit yang berlaku dalam 20 orang ini hanya mungkin dipengaruhi oleh faktor makanan mereka. Sama ada dia makan ataupun dia tak makan. Bukan lagi dipengaruhi oleh sikap perangai dan biologi karakteristik mereka. Faham tak apa yang saya nak cerita ni? Maksudnya dia bukan isu stay up tak stay up, dia bukan isu sebab saya perempuan that's why saya lebih banyak sakit berbanding dengan lelaki, tak. Maknanya faktor-faktor demografik sudah tidak relevan sebagai faktor yang boleh mengganggu kajian kamu. Jelas apa yang saya nak masukkan ni? Hello, jelas ke tak jelas? Jelas. Maknanya
Kalau sebab apa, nanti bila kita nak buat makan dan sakit ni, kita tak nak makan dan sakit kita, okey ada perkaitan. Tetapi bila kita tengok makan dan sakit dan bila kita tengok gender, lelaki dengan perempuan memang ada beza. So bila kita jadi demikian, maka kita perlu buat yang dipanggil sebagai strata, stratification. Dalam epidemiologi dipanggil stratification. Kita kena stratumkan menggunakan mental hazard statistik sebagai contoh untuk mengasingkan mereka yang makan dan sakit lelaki, makan dan sakit perempuan. Itu advance lah punya level. Cuma saya nak maklumkan, bila faktor-faktor demografi yang kamu kaji itu didapati tidak berbeza, maka kamu perlu rasa okey sebab kamu akan fokus 100% kepada makan dan sakit je. Sebab faktor demographic are no longer related to this disease. Sebab kadang-kadang dia ada elemen yang dipanggil sebagai co-founders. Co-founders ni, benda tu boleh menyebabkan sakit juga. Tapi benda tu tidak dikaji. So kita tak nak benda tu. Contohnya macam stay up ni tadi saya kata faktor budak ada makan luar ke tak, ada beli burger kat luar ke tak, ada makan macam saya dulu zaman belajar kat sekolah dulu malam-malam dia ada jual nasi lemak macam tu. So makan kadang-kadang bukan sebab asrama punya sakit perut, yang makan nasi lemak tu sakit perut. Yelah masak petang, makan tengah malam. So itu yang kita tak nak tengok. So bila tak ada, maknanya faktor-faktor ini dah bukan berpotensi mengganggu kita punya analisis lanjutan. So dah selesai, maka kita akan tengok sekarang apakah perkaitan antara makan dan sakit. Boleh tak saya nak tengok perkaitan antara stay up dan sakit? Boleh. Buatlah. Nak tengok antara gender dan sakit? Boleh tak? Boleh. Nak tengok antara age dan sakit? Boleh tak? Boleh. Buatlah. Tapi yang saya nak tunjuk sekarang ni adalah makan dan status sakit, iaitu daripada perspektif nasi lemak. Okay, kita standby ready. So analyze descriptive statistic cross tab. Okay, saya ulang. Analyze descriptive statistic cross tab. Okay, selepas anda dah pilih cross tab ni, maka anda akan ada keluar row dengan kolom. Baik, untuk memudahkan saya reset dulu siap-siap. Okay, so sekarang ni saya akan ceritakan kepada kamu macam mana cara nak membuat analisis epidemiologi bagi perkara berikut. Pertama, anda kena tahu kolom adalah DV. Ingat tu, kolom adalah DV. Kolom kamu adalah status kesihatan, iaitu sakit ataupun tak sakit. Dia mesti berada di pada DV, dependent variable. Dan kolom row kamu adalah faktor. Dan kita tahu faktor stay up, gender dan kategori ini adalah tidak berbeza. So tak payah masuk dalam model lah ataupun tak payah masuk dalam row. Tapi nak masuk boleh buat kemudian. Tapi saya nak fokuskan hanya kepada status makan. Saya masukkan makan di dalam row. That's why kalau anda ingat video yang sebelum ni, ada sahabat kita tanya macam mana nak buat 5x2 atau 2x5, dia benda yang sama. Cuma saya selalu emphasize kolom sepatutnya adalah anda punya DV. Kolom biasanya DV ni. Kolom ni yang laju ke bawah lah, bukan baris. Kalau baris ni biasanya faktor. Dalam nak menilai lah sesuatu elemen chi-square ni sebagai contoh. Okay, kemudian anda akan pilih kepada statistik dan anda akan pilih chi-square. Ingat, tengok contingency coefficient dan juga pi and Kramers V. Ini tiga ni adalah benda-benda penting dalam chi-square punya analisis. Okey. Chi-square ni dia measure apa? Measure nilai chi ya. Sama ada lebih besar ataupun kurang daripada alpha untuk kita decide untuk reject ataupun fail to reject. Apa null kita? Null kita akan kata apa? Ni kita nak buat cross tabulation kan. Okay, ni saya cancel dululah ya, sebab saya nak tulis dulu hipotesis saya supaya anda boleh follow accordingly. So cross tabulation ni tak lain tak bukan adalah, saya bagi tahu sebelum ni, chi-square nombor 2. Chi-square nombor 2 ni ada apa? Test for the test for the independence. Ataupun kita panggil sebagai relationship. Relationship, kita nak tengok hubungan antara variable variable IV dan DV. Okey. So step yang pertama, ini hipotesis kan. Okey, hipotesis kita ada 5 step macam biasa. So step yang pertama kita akan ada null. Null kita apa? IV independent to DV. Okey, ini adalah bahasa biasa. Okey, alternatif kita akan tahu IV dependent to DV. Okay, saya tak suka anda pakai ayat ni sebab ayat ni bukan mencerminkan ayat sebenar, maka kita akan tulis ayat yang sebenar. Null kita adalah there is significant association between status makan and status kesihatan. Okay, saya buat je lah bahasa Melayu campur English. Alternatif. Okay, kat sini kita akan kata there is, ada salah ni sebenarnya, tapi saya saja je biar significant association. Kat mana salah dia? Siapa tahu?
Siapa tahu kat mana salahnya? Siapa tahu? Sebab dekat dua-dua signifikan, sebab sepatutnya salah satu akan tak signifikan. Pandai. Awak dah detect dah kesalahan itu. Itu adalah bagus. P 0.05. Kemudian nombor 3, run or calculate and report. Okay. Yang nombor 4 apa dia? Nombor 4 adalah decide. Okay. Yang nombor 5 adalah conclude. Okey, tengok baik-baik macam mana cara nak buat dia. Senang saja. So sekarang ni kita dah ada data dan kita dah tahu bahawa cara yang Cik Aizat ajar ni tadi, analyze, descriptive statistics, cross tabulation. Kemudian kita akan masukkan, saya reset semula, saya akan masukkan status kesihatan sebagai kolom dan status makan sebagai row ataupun row and column lah, faktor dan juga output. Kemudian beliau tekan butang statistik, beliau pilih statistics, contingency, coefficient, pi and Cramer's V. Selesai kan? Okey, dah selesai, anda tekan butang continue. Okey, setelah anda selesai tekan butang continue ni, ada lagi satu biasanya yang kita akan buat, iaitu kita akan pergi kepada cells. Dekat cells ni biasanya kita akan minta percentage of the column. Kita akan minta percentage of the column ni sebab kita nak kira lah. Kalau nak kira sendiri pun boleh, kalau tak nak kira pun tak apa. Okey. Yang expected ni tadi saya tak nak klik sebab nanti serabut mata saya. So saya nak pergi kepada kolom ni je. Kalau anda nak klik pun boleh, nak klik semua boleh tak Encik? Suka hati kamu lah. Nanti kamu yang nak buat interpretation ya. Kemudian saya tekan continue dan last kali but not least saya akan tekan butang paste. Okay, bila saya tekan paste dia akan generate syntax. So syntax akan available for me to be used for my interpretation. And then after that kita akan highlight syntax kita dan ready for analysis. So kita akan highlight dan kita tekan butang syntax dan dia akan keluar lah. Okay, ini kita punya bacaan. Okay, first kali yang kita nak kena tengok kat sini adalah kita punya status makan 20%, maknanya 100%, tak ada yang hilang data ni, bagus. Okay, status makan kita ada 4 orang yang sakit, yang makan dan sakit 4 orang, 36.4%. Kalau kita tengok tidak makan 7 orang, so tidak sakit seperti berikutlah. Yang di bawah ni, kalau anda tengok tengok dekat bawah ni, yang paling penting adalah yang ini kan, Pearson chi-square 3.43. Wah, dia lebih besar ataupun kurang daripada kita punya nilai rujukan. Nilai rujukan kita 3.8 kan. So kita akan gagal menolak. Kat sini kita gagal menolak. Sama lah juga dengan asymptotic significant kita 0.06. Dia lebih daripada 0.05. So kita gagal menolak. Tetapi anda kena ingat, sebab dia dah tulis kat sini 3 cells, ada 3 sel yang mana dia punya expected count dia kurang daripada 5. Maksudnya ada 4.05, ada 3 point something ke apa benda ke, tetapi dia ada kurang daripada 5 ni, ada 3 sel. Adalah 3 sel somewhere. Mungkin dekat sini, mungkin kat sini, mungkin kat sini. Yang kurang nilai sel dia tu daripada 5, oleh itu dia adalah 75%. Sebab dia ada 4 tempat kan. 1, 2, 3, 4. Kalau kita kira manual ni, kita akan tak nampak lah nanti ada 3 tempat expected ni yang kurang daripada 5. So 75%. Lebih tak daripada 20%? Lebih. Boleh tak pakai Pearson chi-square? Tak boleh. So bila tak boleh, anda kena pakai alternatif. So biasanya apabila Pearson chi-square tak boleh pakai, alternatif yang kedua kita akan pakai adalah Fisher exact. Fisher exact ni dia tidak ada nilai. Dia tak ada nilai, dia cuma ada nilai P value saja. Okey, kalau Fisher exact tak ada, maka kita akan pakai likelihood ratio. Okey, likelihood ratio tak ada, ataupun the next yang kita akan pakai adalah dipanggil linear by linear association. So dia ada sebab lah kenapa kita pakai yang ini, kenapa kita pakai yang itu. Cuma dalam awak punya kefahaman umum sebagai seorang PPKP level 29, cukup awak tahu Pearson chi-square ni boleh dipakai ke tidak, berapa nilai dia, reject ataupun gagal menolak lah, dan anda perlu komenkan sama ada perlu pakai alternatif ataupun tidak. Macam isu ni kita dah tahu lah Pearson chi-square ni tak boleh pakai, boleh ambil nilai, boleh buat justifikasi untuk gagal menolak, tapi kita tak boleh laporkan sebab nilai dia adalah violated. Okay, so di bawah ni saya perlu cerita ada yang dipanggil sebagai pi and Cramer's V. Pi and Cramer's V ni, kalau anda ingat masa kita belajar correlation, ingat tak kita belajar correlation, kita ada 2 benda yang dinamakan sebagai strength dan direction ataupun NOR. NOR iaitu kita panggil sebagai nature of relationship. So pi and Cramer's V ni adalah dinamakan juga sebagai pseudo R. Pseudo R, pseudo. Dia macam R lah, tapi dia pseudo lah, dia tipu. Dengan kata lain, kita ada value. Value tu menerangkan dia punya arah dan juga dia punya nilai kekuatan berdasarkan Clifford Rule of Thumb.
approximate significant tu adalah dia punya p-value. So kalau kat sini kan, contoh kita tengok dia ada sebab lah kenapa pakai pi, kenapa pakai Kramers V. Contoh macam Kramers V ni, nilai dia adalah 4.4. Maksudnya dia adalah moderate association. Kalau association tu ada, association tu adalah moderate, sederhana. Dan kalau kita tengok sederhana. Dan kalau kita tengok approximate significant dia adalah lebih besar daripada alpha, maka dia adalah tidak mempunyai kebersandaran. Dia tak berhubung lah antara makan dan tak makan. So dengan kata lain, nasi lemak ni bukanlah salah satu daripada faktor risiko yang mungkin menyebabkan seseorang itu sakit ataupun tidak sakit. Okey, jelas tak apa yang saya nak terangkan ni? Nampak tak? Nampak sah, jelas sah. Jelas ya, alhamdulillah. So kalau dah jelas, maka itulah sebersedikit penceritaan kita mengenai penggunaan chi-square. Dan seperti mana saya pernah cerita dalam video sebelum ni, yang saya tangguhkan penceritaan dia adalah menggunakan data yang dipanggil sebagai kumulatif data. So kumulatif data ni pun saya akan letak dekat dalam iPads sekarang untuk anda lihatlah apa beza dia data yang kumulatif dan data yang raw. Yang saya bagi anda ni tadi adalah data yang raw. Dan yang saya akan uploadkan sekarang ini adalah data yang kedua bagi topik 10, iaitu data kumulatif ya, data kumulatif. Okey, saya akan tulis kat sini data 2 chi-square. Chi-square, betul ke data 2 chi-square? Okey, kemudian saya akan letakkan datanya lah. Datanya bernama kumulatif. Mana kumulatif ni tadi? Sekejap, apa nama dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Topik 10 chi-square. Topik 10 chi-square. Okey. Topik 10 chi-square. Dia tak keluar kat sini. Kita akan letak kat sini. Topik 10 chi-square kumulatif. Okey, ada tak? Okey, ni. So, saya akan hantar sekarang data. So, data yang seterusnya ini adalah data kumulatif. Maksud data kumulatif adalah data yang telah dikira oleh penyelidik sebelum ini dan dia telah ditaburkan mengikut frekuensi. So, anda boleh download jugalah data ni untuk melihatlah apa beza dia. Okey, chi-square topik 10. Topik 10 chi-square lah. Chi-square. Chi-square ni adalah benda yang paling penting lah, yang paling asas lah dalam epidemiologi untuk penyiasatan penyakit. So make sure you understand very good chi-square ni. Okay, kita ada dua, satu data 1 dan satu data 2. Data 2 ni adalah kumulatif, data 1 ni adalah data biasa. Okay, anda boleh dapatkan sekarang data-data tu. Sekejap, saya perlu adjust sikit dekat activity completion. Sekejap. Pantas betul korang ni. Belum sempat apa-apa lagi dah terus tekan ni. Memang pantas ni. Saya baru nak buat condition ni, awak dah terus download. Very good. Very good. Okay. Alright. So selesai. Ada berapa soalan? Okay, kalau tak ada soalan, saya terangkan sekarang tentang kumulatif data. So kumulatif data ni sebagai contoh, kalau anda ingat kan saya ada cerita sebelum ni, kita ada nasi lemak, makan tak makan, makan sakit berapa orang, makan tak sakit, tak makan sakit, tak makan tak sakit. Yang ini adalah anda gunakan output yang sedia ada ni. Nampak tak? Kita ada makan sakit 4 orang. Okey. Makan tak sakit 7 orang. Tidak makan sakit 7 orang. Tidak makan tidak sakit 2 orang. So anda akan masukkanlah corresponding article ataupun corresponding position dia seperti yang berikut lah. Anda akan letak kat sini kan. Makan sakit berapa orang. Lepas tu makan tak sakit. Okey. Tak makan sakit, tak makan tak sakit. So ini adalah nombor 5 contoh. Okay, so kat sini kita nak tahu kat mana frekuensi dia. Okay, yang ini kita boleh tengok dekat kita punya individual. Yang inilah 4, 7, 7, 2. 4, 7, 7, 2. Okay, 4, 7, 7, 2. Okay, ini contoh. Nombor 5 kita pun tahu, nombor 5 ni kita tak letakkan apa-apa, tapi dah letak nama nasi lemak Nah, ini nombor 5 lah, kita letak nasi lemak baru. Saya letaklah nasi lemak baru. Okey, siap. So kita ada 5 variable. Nampak tak? Ini adalah variable 1, nasi lemak, air tebu, air mata kucing, chicken chop, nasi lemak baru. So inilah yang dipanggil sebagai analisis secara overall.
secara kumulatif. Ini kumulatif. Kumulatif ni nak guna dia adalah anda perlu menggunakan pemberat. Dia samalah macam kita nak buat cross tabulation tadi. Tapi cross tabulation yang kali ini kita kena gunakan pemberat sebab kita ada frekuensi sebagai dia punya pemberat. So cara nak buat dia adalah anda pergi kepada data, anda akan pergi kepada weight cases. Kita akan ajar dulu brain ataupun memori SPSS ni untuk memberitahu kita akan bagi analisis ini adalah dalam bentuk pemberat frekuensi. Kemudian kita akan tekan butang paste. Okay, kat sini nanti saya akan tekan note untuk tukar data supaya anda tak confuse. Kalau anda perasan kat sini dia adalah pada dataset 1 dia akan ada pada dataset 1. Okay, tengok dia akan dataset 1, nampak kita kalau anda buka banyak dataset ni pada SPSS dia akan ada keluar nama dia tahu, dataset 1, dataset 3. So make sure you specify accordingly you punya dataset. Yang ini adalah dataset 3. Nampak tak? Ini yang tadi kita buat dataset 3. Yang awal-awal kumulatif ni adalah dataset 1. So saya akan biarkan je lah perkataan dataset 1 ni. Kita akan ajar dia. Okay, yang ni saya akan bagi notation kat sini. Ukur dataset kepada kumulatif. Okay, kumulatif. So apa yang kita nak buat? Yang kita nak buat adalah analisis. So analisis dia simple saja. Analisis deskriptif dan juga cross tabulation. Kita akan ambil yang sama. Health adalah kolom, status makan atau tak makan adalah row ataupun faktor. Statistik kita akan ambil chi-square, contingency coefficient, pi n Kramers V. Okey, saya perlu tambah sikit kat sini sebagai peringatan. Dekat sini kita ada elemen risk. Risk ni nanti kita akan belajar sebab anda dah belajar sebelum ni tentang study design. Anda dah belajar mengenai cohort, anda dah belajar mengenai case control. So risk ni nanti kita boleh request SPSS untuk dia bagi apa yang dipanggil sebagai OR dengan RR tu ataupun odds ratio dan juga relative risk. Tapi yang ini kita tak ceritalah. Dah pandai tahu tempat dia nak klik kat situ lah dia. Okay, cells ni kita akan ambil percentage by column macam saya cerita tadi. Kemudian saya akan tekan butang paste. Okay, tujuan saya tekan butang paste sebab saya nak generate syntax dan kita nak membuat analisis. So sekarang ni kita dah ada satu data yang berbentuk island ataupun sendiri dan kita nak gabungkan data ni. Kenapa kita gabungkan data? Sebab kita nak buat kawalan. Kita nak buat kawalan kepada variable-variable lain. Nanti kita akan analyse food ni antara food mana yang berisiko kepada food yang mana. Kita nak buat perbandingan antara nilai risiko pada food tu lah, pada bahan makanan tu. So kita akan analyse sekarang, cross tab, okay, status by health, kemudian kita akan tekan butang run. Okay. Bila awak run, dia akan ada error jugalah sikit. Sebab apa? Awak salah buat. Awak kena run dua-dua. Saya mohon maaf, saya perlu buat pembetulan. Awak perlu run dua-dua ni. Daripada weight sampailah kepada cross tab. Anda kena run semua. Sebab bila kita kata weight by frequency, dia akan analyse status dengan health ni berdasarkan pemberat frekuensi. Okay, bila saya tekan run, maka dia akan keluarlah output seperti berikut. Nampak? Dia akan keluar macam ni lah. Ini adalah makan tak makan bagi status health correlation secara overall. Okay, ini adalah secara overall. Adakah ini betul? Ini pun tak betul. Sebab apa tak betul? Sebab dia dibuat secara overall. Sedangkan kita nak tahu spesifik makanan. Oleh itu ada pembetulan lagi satu yang kita perlu lakukan adalah kita perlu asingkan. So untuk asingkan di dalam SPSS kita akan gunakan data dan kita akan splitkan. Kita akan pergi kepada split file. Kita akan splitkan sebab ini adalah contoh data yang saya buat berdasarkan makanan yang pelbagai dalam satu data. So saya akan letak sebagai X1 dan saya akan tekan Allah. Saya akan tekan butang paste lah. Sepatutnya saya tekan butang paste. Maaf, saya dah tekan butang OK. Kita akan tekan butang paste dan dia akan hasilkan output. Saya tak nak yang output berkenaan. Saya buat semula data, split file. Saya akan tekan butang compare group. Allahu Akbar. Bukan file yang ini. Yang ini. Okay, data, split file. Saya akan splitkan based on the X1. Saya akan tekan butang paste. So sekarang ni apa yang terjadi? Dia akan asingkan semua data-data ni tadi berdasarkan X1. Berdasarkan jenis makanan. Okay, ni macam ni. Sort cases by X1, split by X1. So inilah dia punya command ataupun syntax dia. So kita boleh asingkan macam ni lah. Mula-mula dia pilih dataset, lepas tu dia akan weight cases by frequency, dia akan pilih berdasarkan layer X1 jenis makanan, barulah dia buat analisis yang berkenaan. Dan jangan lupa apabila anda pakai split, make sure anda tutup split tu. Anda tekan butang split off, split off. Ini contoh split off. SPILT, split off. Split off.
Okay, kenapa dia tak berkala ni? Split file off. Okay, ini contoh. So pastikan anda tulis split file off lah supaya dia run dalam this syntax sahaja. So bila saya run, inilah baru betul. Dari nasi lemak, air tebu, mata kucing, dia akan analyse semua sekali dan dia akan bagi tahu. Ni mana kita akan tengok lah. Asymptotic significant dia 0.4. Okey, lebih besar daripada alpha, lebih besar daripada alpha, lebih besar daripada alpha, lebih besar daripada alpha. Sikit lagi. Tapi still lebih besar daripada alpha. Dengan kata lain, semua makanan ni adalah tidak berkait antara satu sama lain untuk mempengaruhi taraf kesihatan seseorang. So dia dapat penyakit tu bukan secara epidemiologically can be talk about the data lah. Maknanya dia kena tengok secara yang HACCP ataupun investigation dekat laboratory pula lah. Itu contoh dia. Okey, ada apa soalan tak? Okey, saya ulang balik cara dia. Cara dia adalah anda perlu pergi kepada data, anda perlu pergi kepada weight cases, anda masukkan weight cases by frequency, anda tekan paste. Okey, itu step yang pertama. Kemudian anda pergi pada data, anda tekan butang split file, anda split file by the X1 iaitu kita punya jenis makanan dan anda pergi kepada analysis. Okey, analyze, descriptive, anda pergi kepada cross tab, anda masukkanlah anda punya outcome, anda punya factor, kemudian masukkan statistics ni, chi-square, contingency coefficient, pi n minus v, kemudian pilihlah cells ini adalah percentage by column. Apabila selesai, maka anda akan dapat syntax seperti berikutlah. Pemilihan data pada dataset, buat weight by frequency, kita akan asingkan mengikut filter layer by X1 iaitu faktor makanan, cross tabulation analysis dan kita split off. Split off maksudnya dia patah balik kepada yang asal. Kalau anda tak pakai split off ni, anda buat analisis lanjutan, maka semua analisis anda akan diasingkan mengikut jenis makanan. Itu sebab kita perlu ada split off bagi setiap satu yang kita buat pakai split ni. Okey, itulah penerangan saya. Ada soalan tak? Saya rasa mungkin ada soalan tetapi tak nak ditanya sebab nanti saya punya explanation awak akan lambat minum pagi. Saya rasa ni saya punya sangkaan buruk lah ya. Bukan Kalau ada boleh tanya. Macam yang sebab tadi agak macam payah sikit. Teknikal lah kan. Payah sikit, faham Sebab apa payah tu? Macam lost. Mungkin dalam menor kot kan. Dalam menor menghadap ni dia jadi loss lah. Dia sebenarnya dia tak susah pun sebab saya gunakan apa yang dipanggil sebagai syntax. Sebenarnya kalau anda tak nak pakai syntax, anda nak run analysis manually boleh je. Maksud saya manually maksudnya macam ni. Ni contoh lah saya buat run pakai manual. Okey, kita dah masukkan data tadi kan, nasi lemak. Okey, so sekarang kita nak analyse. Saya tak pakai syntax bila saya tak pakai syntax. Macam ni saya nak buat? Okey, pertama saya akan buat analisis. Saya ada frekuensi sebab ni data kumulatif kan. So saya akan pergi pada data, saya akan weight cases. Saya akan weight cases by this one. Saya tekan OK. Sebab saya pakai syntax, tu je. Bila saya tekan OK, maka dia akan keluar output yang menyatakan bahawa OK, maklumat SPSS telah menerima bahawa data telah di-weightkan by frequency. Macam tu, faham tak? Okey, itu step yang pertama. Okey, step yang kedua, alright. So sekarang ni saya nak buat analisis. Analisis saya nak pergi kepada cross tab. Tapi nanti cross tab ni dia akan run semua sekali, semua data. Semua data ni dia gabung sekali. Tak nak, kita nak dia asing mengikut jenis makanan. Oleh itu kita pergi pada data, kita splitkan file. Kita dah tahu dah, setiap satu ni dia ada makanan yang berbeza kan. Okey, contoh X1 ni ada at least 5 jenis makanan. So kita comparekan by group. So apa juga analisis dia nanti, dia akan pergi by group. Saya tak payah tekan paste, saya tekan OK. Tak ada masalah. Anda tak generate pun syntax tu. Itu je cerita dia. Okay, bila anda dah tekan OK, maka SPSS akan bagi tahu kat situ kita dah sorted cases by X1. Split file dah already being layered. Okay, lepas tu kita buat analisis. Analisis kita seperti yang anda belajar tadi. Sama je. Anda masukkan status, anda masukkan health. Dia akan run analisis tu sebagai individual data. Tetapi sebab kita dah run semua sekali together dan kita asingkan pula dia together. So dia jadi run satu-satu. Kalau ikut betul, anda kena run satu-satu. Nasi lemak. So anda akan tulis X1 sama dengan nasi lemak. Tapi yang ini saya buat pantas, nampak? Saya buat sekaligus tapi saya asingkan dia punya output. Kalau ikutkan, dia dah keluar lah. Ini dia keluar sekaligus dalam satu tempat tetapi dia asingkan mengikut output. Kalau ikutkan, setengah cikgu mengajar, dia akan pergi kepada split ni, dia akan analyse all. Dia tak pakai split. Dia tak pakai split saya ulang, dia tak pakai split. So apa yang dia pakai? Ataupun penyelidik lain, apa yang dia pakai? Dia akan pakai select. Select ni maknanya data.
select cases, kita akan pilih X. Kita akan pilih lah X1. Okay, X1 sama dengan 1. X1 sama dengan 1 ni apa? X1 sama dengan 1 ni adalah makanan 1. Makanan 1 apa? Kita kena tengok lah. Makanan 1 adalah nasi lemak. So, dia akan bagi tak benda yang sama? Dia akan bagi benda yang sama je. Cuma dia tak smart lah sebab kita buat satu-satu. Buang masa. Macam ni kan, dia dah bagi tahu lah. Dia akan pilih makanan sama dengan 1. Okay, awak tengok saya rerun balik analisis dan kalau awak perasan nampak, dia pangkah semua ni. Bila dia pangkah, maknanya dia akan analisis nasi lemak saja. Dia tak akan analyse punya lain-lain ni. Dia akan analyse nasi lemak. So, bila kita analyse, deskriptif, cross-tab, dia akan keluar data yang sama, analisis yang sama. Tapi apa yang beza? Cuma nasi lemak je yang ditunjukkan. Air tebu dia tak cerita, air mati kucing tak cerita. So macam mana nak cerita air mati kucing dan sebagainya tu? Kena buat lagi lah yang lain-lain pula. Select pula X1 sama dengan air mati kucing. Nampak? Yang ini, yang saya tengah select ni, sekarang ni, sama tak dengan apa yang terjadi overall ni? Jawapan dia sama, nampak? Benda yang sama je. Cuma kita run sekaligus, cuma asingkan by program ataupun run satu-satu. Ni run satu-satu lah. Run ini, okay, dah habis. Dah habis dah? Dah. Okay, dah habis. Buat pula yang nombor 2. Nombor 2 macam mana? Masak lah korang. Select cases lagi. Okay, tukar pula condition kepada nombor 2. Nombor 2 adalah air tebu. Buat macam tu satu-satu. Tekan OK. Tak simpan sinteks. Sebab korang suka buat kerja macam tu kan. Buang masa macam ni. Suka hatilah. Tak ada masalah. Ini contoh lah. Mungkin ada setengah orang dia belajar yang macam ni. Bagi orang yang tengok kat YouTube pun dia akan faham yang ini. Tapi saya tak berapa suka lah. Sebab benda tu sebenarnya yang lebih senangnya. Anda boleh run sekali semua. Tapi anda bezakan dari segi dia punya split file. Macam tu. Ini sepatutnya yang anda buat secara normalnya. Satu. So dalam peperiksaan nanti boleh tak nak run sekaligus semua tapi pakai split file? Jawapan dia boleh. Yang penting jawapan tu adalah jelas. Macam ni kan kalau anda tengok dia bagi satu-satu. Dia bagi makan tak makan tentang makanan pertama iaitu nasi lemak. Dia bagi makan tak makan tentang makanan kedua iaitu air tebu dan seterusnya. Cuma macam biasa saya bagi tahu dah buat split file ataupun select cases ni, make sure anda tekan butang reset. Okay, dah tekan butang reset, tekan OK supaya dia off. Maknanya pangkah tadi dah tak ada. So semua analisis akan berjalan seperti biasa. Okay, ada soalan tak? Ni tadi ada pangkah kan? Sekarang dah tak ada pangkah dah. Filter ni siapa yang buat? Ini komputer buat sendiri. Okay. Tak apa, nanti boleh tengok balik video ni untuk buat ulang kaji. Saya percaya ianya agak teknikal untuk difahami. Namun inilah essential skill yang perlu ada bagi seorang PPKP bagi memahami analisis data menggunakan chi-square. Ini bukan video yang pertama kali saya buat di dalam live. Anda boleh tengok video-video yang saya dah pernah buat pun sebelum ni. Dah banyak gila. Anda memang dah boleh study lah a lot of things freely of charge. And then please also look into the GitHub. Ada mungkin yang tertanya-tanya kan kat mana nak dapat saya punya syntax. Saya punya syntax akan berada di GitHub. So anda tengok dekat GitHub ni, dekat sini saya dah letak dah ni contoh EB2103 T7 adalah topik 7 hypothesis test. So kat sini ada data dan juga dekat sini ada perkara berkaitan lah. So make sure you have a look. Kalau untuk kita punya latihan hari ni, saya pun akan letak dalam repository saya. Please also follow me dekat dalam saya punya GitHub ni juga. InsyaAllah saya akan masukkan perkara-perkara yang berkaitan lah untuk epidemiologi. Dia punya kata kunci dia EHEB 2103. Nama topik, apakah nama eksperimen dia, SPSS lah. Kalau jam movie dia pakai syntax lain sikit. So awak follow lah accordingly. Okey, ada beberapa soalan? Ada lagi 3 minit sebelum saya tamatkan. Sementara saya tunggu soalan, kalau ada, saya buat dululah repository ni. Okey, ada beberapa soalan? Boleh tanya? Tak ada, sir. Ada awak seorang je yang banyak tanya, yang banyak engage bagus lah. Mudah-mudahan awak berjaya lah. Yang lain semua senyap je, tak tahulah buat apa tu. Tuhan dan malaikat je lah tahu. Okey, ada lagi? Okey Okey tu okey betul ke? Okey macam mana? Ke okey lah. Boleh lah slow. Boleh lah boleh lah Sebab belah. dia teknikal saya slow sikit. Kalau bab writing saya cepat. Okay, that's good to hear. Sekejap saya nak finalize check hypothesis test data 1. Saya akan masukkan sekarang semua data-data saya dalam saya punya GitHub.
Nanti anda tengok kat GitHub lah, mungkin kat GitHub ni lagi accurate lah ya dari segi dia punya flow pengajaran saya ni. Okey, sekejap. Tadi saya punya syntax apa? Topik 10 hipotesis, topik 10 hipotesis sekejap. Saya kena buat sama-sama ni, takut nanti ada apa-apa awak boleh tegur saya terus. Hipotesis. Okey. So saya dah masukkan syntax dan saya dah masukkan SAV file. So anda boleh terus tengok dan ambil maklum lah tentang perkara ni. Okey, kalau tak ada apa-apa saya tangguhkan dulu. Nanti kalau nak tengok boleh tengok kat sini topik 10 chi-square .sps. Allahumma salli ala Muhammad. Nasib baik saya double check. Bukan, yang ni bukan. Yang ni adalah data yang salah. Okay, 12 line. Dia bukan 12 line. Dia ada berapa line ni? 119 line. Topik 10 hipotesis. Oh, okay. Topik 10 hipotesis. Okay. Sekejap. Commit changes. Yes. Okay, so sementara tu saya nak follow up juga. Kemungkinan hari ni saya akan bagi IL lah ya untuk kelas yang lagi satu. Topik 10. Oh, tak apa, sekejap. Alright, so saya akan saya tamatkan dulu kelas kat sini untuk direkodkan dan saya ada pemakluman sebentar ya. Okey, kalau ada apa-apa tolong siapkan tugasan masing-masing untuk bab